Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Sihat hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Okay. So, pagi ni kita bersama dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita ada Kak Ramna, kita ada ramai je hari ni, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir ya di kuliah kita pada pagi ini untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Fawaidul Fawaid ya. Jangan lupa, jangan tertukar kitab. Saya yang biasa tertukar kitab ni, harapnya jemaah tak tertukar kitab lah ya. Okey, so hari ini kita akan sambung ya Muslimah berkenaan dengan bab kita yang ke-25. Betul kan? Kita berada di halaman yang keberapa hari ini Muslimah? Kita akan masuk pada perbincangan kita yang B. Ya, yang B tentang tauhid, bentuk pengagungan terhadap Allah. Kalau mengagungkan Allah di sini, kita di halaman yang ke-121. Jadi kalau saya minta di sana, jika jemaah kita ada halaman yang berbeza, mungkin boleh dimaklumkan di ruangan komen. Halaman 121 ya, okay, sama halamannya dengan halaman Ustazah. Muka suratnya sama ya, page-nya dengan halaman Ustazah. Ada tak yang lain? Jika ada yang lain, sila Ustazah nak lihat. 121 bahagian B, yes, betul. Kita berada di perbincangan B, Tauhid, bentuk pengagungan Allah. 121 ya halamannya. Ada tak yang lain? Muka surat berbeza? Tak ada ya? Semua sama ya? Okey, tapi kalau tiba-tiba kan ada halaman yang lain, sila ya bantu rakan-rakan untuk cari di page yang keberapa, sebab nanti bimbang pula ada yang tiba-tiba masuk tengah-tengah ni kan, mana ada cerita ni kan, dah masuk lambat lepas tu tanya pula mana ada cerita. Kadang-kadang juga masalah Muslimah ni. Okey, baik. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan menyambung ya perbincangan bab kita yang ke-25 bertajuk mengagungkan Allah, dan kita akan masuk ke poin kita yang B di situ tentang tauhid, bentuk pengagungan terhadap Allah. Ya, halaman 121. Baik, so kita lihat di sini pada halaman kita yang ke-121 ada sebuah perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kepada kita untuk melihat contoh-contoh yang menunjukkan kita ni mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada dua perkara ya yang beliau tampilkan di sini. Pertama ialah tentang tauhid. Dan kita nak fokus ya pada hari ini berkenaan dengan tauhid sebagai antara bentuk ataupun antara cara untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab minggu lepas kita bincangkan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Siapa ingat kita bincang tentang apa pada minggu lepas? Ada jawapan? Last week kita bincang tentang apa? Ustazah nak dengar jugalah. Tak boleh dengar. Ustazah nak lihat jugalah jawapannya di situ jika ada.
Tidak ada jawapan. Nabi Nuh, Nabi Nuh dia letak NOH terus. Nabi Nuh, okey. Kita cerita tentang Nabi Nuh. Ya, kita cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kita cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, tetapi fokusnya tentang bahagian yang mana tu? Saya tidak menafikan ya jawapan Lia tadi. Terima kasih Lia di atas jawapannya. Ciri-ciri muslimah yang baik. Okey, baik. Betul, ciri-ciri muslimah yang baik. Namun dia fokus kepada bahagian apa? Lambatlah. Ustazah nak tunggu jawapan ni. Agungkan manusia-manusia. Okey, Syida jawab di sini. Agungkan manusia-manusia. Baik. Kita bincangkan pada minggu lepas, kenapa kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka menyembah selain Allah. Ya, kita bincangkan tentang hal tersebut. Jadi, antara sebabnya mereka pertahankan berhala mereka dan mereka tidak mahu meninggalkan berhala mereka dan menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam ialah kerana mereka mengagungkan berhala-berhala tersebut. Yang mana asalnya mereka agungkan manusia tu tadilah kan, umat dia sembah berhala, betul, okey, sembah berhala yang asalnya berhala-berhala tersebut ialah daripada diambil inspirasinya daripada pengagungan orang-orang soleh di kalangan mereka. Jadi itu menjadi punca kenapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam pada masa itu. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun muslimah? Ada jawapan? Ya, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Baik, terima kasih Herlina. 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Ya, betul. Yang ni juga berikan jawapan yang sama ya. Kita di sini ada Puan Som juga berikan jawapan yang sama. Ya, semua orang berikan jawapan 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam baginda berdakwah 950 tahun. Tetapi dakwah itu hanya sedikit sahaja yang menerima. Di kalangan ramai-ramai umat baginda dalam jangka masa 950 tahun, di kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam hanya segelintirnya sahaja yang beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda. Tetapi kita dapati hampir keseluruhannya tidak beriman. Satu puncanya kerana tauhid mereka. Tauhid mereka pada masa itu ialah mengagungkan berhala-berhala yang mereka miliki. Jadi di sini, ya, saya masuk ya muslimah pada perbincangan kita yang B. Di bawah itu, disebutkan bahawa salah satu bentuk, kalau kita nak relatekan ya muslimah dengan perbincangan kita last week, salah satu bentuk pengagungan terhadap Allah adalah tidak menyamakan dia dengan makhluknya dalam segala hal. Jadi, kalau kita lihat kepada apa yang berlaku tentang peristiwa umat Nabi Nuh itu tadi. Kenapa mereka tidak boleh menerima beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana mereka dalam hati mereka ni dah penuh dengan pengagungan yang lain. Jadi, bila kita nak agungkan Allah ya, kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk Allah dalam segala hal. Umat Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mahu beriman kepada Allah, mereka dah letak pengagungan mereka kepada berhala. Jadi bila mereka sudah meletakkan keagungan mereka kepada berhala, di situ sukar untuk mereka buang keagungan terhadap berhala itu, kemudian letakkan pengagungan terhadap Allah. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini ya, beliau nasihatkan kepada kita. Antara bentuk pengagungan terhadap Allah ialah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya dalam segala hal. Apa jua hal, apa jua perkara ya dalam hidup kita ini, tak boleh kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Daripada sudut kebesarannya, keagungannya, kan?
sifatnya, apa-apa sajalah tentang Allah ini, sikit pun kita tidak boleh samakan ia dengan makhluk. Bila kita samakan ia dengan makhluk, di sini tauhid kita dia akan tercemar. Bila tauhid tercemar dengan bentuk pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala, sukar untuk kita letakkan rasa keagungan kita kepada Allah. Dan dalam kitab kita ini ya muslimah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau datangkan contoh-contoh. Macam mana kita nak kata kita ni kita ni menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya? Ataupun bagaimana bentuk keagungan kita letakkan kepada makhluk yang menyebabkan kita tak boleh untuk letakkan rasa keagungan kita kepada Allah. Sebab sudah ada penyamaan itu tadi. Jadi di sini kalau kita lihat di situ ya, ada 1, 2, 3 sampailah 8 points di sana. Imam Ibn Qayyim letakkan, iaitu dia bahagikanlah kepada beberapa. Sebenarnya dia tak bahagikanlah, ini pentahqiq kitab inilah, saya rasa penterjemah ni kitab ni yang letakkan kepada beberapa poin lah, sebab jika saya merujuk kepada kitab asalnya yang bahasa Arab, beliau tak bahagikan kepada ucapan, kecintaan, ketaatan. Ia tidak diletakkan dalam bentuk point form di situ. Tetapi dia ceritakan secara bentuk penceritaan begitu sahaja. Namun dalam kitab kita ini mengambil pendekatan membahagikan penerangan Imam Ibn Qayyim dalam kitab asalnya kepada beberapa poin penting. Supaya kita nampak ya bagaimana yang dinamakan kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jika kita rujuk ya kepada contoh-contoh yang diberikan. Di situ kita ada dalam kitab kita ya muka surat 121, kita ada pertama ucapan. Ya, pertama ucapan, kedua dia combinekan ketiga-tiganya sekali, iaitu kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Yang ketiga kita ada ketaatan. Ya, seterusnya yang keempat kita ada khauf war raja. Masuk ya muslimah pada muka surat kita 122 di belakang itu. Yang keempat kita ada khauf war raja. Maksud khauf war raja ialah takut dan harap. Ya, takut dan harap. Jika dalam kitab kita dia terjemah berharap dan takut kan, dia terbalik sebenarnya. Khauf maksudnya kita takut, wa tu dan lah ya, raja maksudnya kita harap. Jadi kalau nak terjemahkan khauf war raja dalam kitab ini, maksudnya lah takut dan berharap. Bukan berharap dan takut, terbalik ya terjemahan dalam kitab. Kemudian kita ada nombor 5 dan 6. Nombor 5 dan 6 saya gabungkan ia menjadi satu point. 5 and 6 kita combinekan ia, saya letakkan ia pada satu tajuk keutamaan, yakni priority dan loyal. Okey, dalam kitab kita 5 and 6 disebutkan sebagai priority dan loyalty. Dalam bahasa Indonesia prioritas loyalitas, ya. Okey. So kita tak ada tas-tas di sini, kita ada TTTT. So keutamaannya ialah priority 5 and 6 itu saya letakkan ia pada satu point. Boleh ubah ya muslimah jika inginlah, jika tidak, supaya boleh dapat ikut perbincangan yang akan saya bawa sebentar lagi. 5 dan 6 yang kita letak ia sebagai keutamaan, iaitu priority dalam bahasa Inggeris lah ya, keutamaan tu dalam bahasa Melayu. Dan loyal. Loyal ni kita panggil sebagai taat setia. Ya, priority dan loyal, taat setia. Baik, seterusnya kita ada yang ketujuh. Yang ketujuh di situ hati, sama sebagai dalam kitab. Dan yang ke-8 kita ada kehendak. Okey, kita ada kehendak. Jadi kalau ikut kepada point yang ada pada slide ustazah, kita ada 7. Betul tak? Yes, kita ada 7. Sebab apa? 5 and 6 saya letakkan pada satu point sahaja. Supaya mudah ya kita nak ikuti perbincangan ini. Baik, muslimat, kita terus pergi kepada yang pertama, yakni ucapan. Kita pergi satu per satu ya supaya faham apa yang ingin disampaikan tadi. Baik, Imam Ibn Qayyim dia datangkan kepada kita dengan contoh bagaimana makhluk menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita hamba menyamakan, kita makhluk lah kan. Bagaimana kita ni hamba Allah, kita samakan
Allah dengan makhluk yang lain. Dia ada beberapa keadaan. Satu, ya, sebagaimana yang diletakkan dalam kitab kita, daripada sudut ucapan kita. Jika daripada sudut ucapan, dia jelaskan begini, iaitu dengan tidak mengucapkan wallahi wa hayatika, demi Allah dan hidupmu. Demi Allah dan hidupmu. Sebentar ya. Baik, demi Allah dan hidupmu. Ini kita panggil sebagai sumpah. Sumpah, kalau menurut kepada perbincangan agama kita, ya, sumpah yang kita ucapkan, ia tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Hanya untuk Allah sahaja. Jadi bila kita kata, wallah, demi Allah, sumpah yang kita sandarkan kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kita letakkan yang lain di samping Allah. Ya, perhatikan baik-baik perkataan di situ. Wallahi wa hayatika. Demi Allah dan demi hidupmu. Kita datangkan ia seiring dengan Allah. Maka di situ tidak disebut bahawa hal itu menyebabkan kita sumpah menggunakan sumpah tadi untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata begini, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi, Nabi pesan kepada kita, bila kita bersumpah ni, jangan kita sumpah menggunakan nama selain Allah ataupun kita letakkan sesuatu selepas nama Allah. Itu boleh dianggap kita sebagai orang yang menyamakan kebesaran, keagungan Allah dengan yang lain. Sebab bila kita sumpah ni bukan senang-senang ya Muslimah kita nak sumpah, betul tak? Tak boleh kita, aku sumpah aku, tak. Orang kata apa? Takut termakan sumpah. Ya, macam itulah kan. Kau jangan sumpah-sumpah tau. Nanti kau termakan sumpah kau. Biasalah orang cakap itu kan. Nanti kau termakan sumpah kau lagi masalah. So, kita sekarang, hatta dalam, saya kata dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Melayu pun, sumpah ni bukan perkara yang main-main. Bila kita kata sumpah, maknanya benda tu, it's a big issue. Kan? Benda yang besar, yang kita nak orang percaya apa yang kita sebutkan. Sebab itu kita letakkan sumpah dalam ucapan kita. Satu isu yang besar yang menyebab kita nak orang percaya, kita nak orang yakin dengan apa yang kita katakan. Sebab itu kita sampingkan ia dengan sumpah ataupun kita letakkan dalam ucapan kita dengan sumpah. Maknanya ia bukan perkara yang main-main. Jadi kalau perbahasan tentang sumpah ini ya, menurut kepada perbahasan agama kita, bila kita sumpah sesuatu, bila kita bersumpah, dia tak boleh sumpah sesuatu lain je, maksudnya sumpah sesuatu ni bentuk yang kita cakap benda yang tak baik lah. Tapi ni bila kita nak bersumpah, saya betulkan ya ayat saya, bila kita nak bersumpah, jangan bersumpah dengan selain Allah. Jika betul-betul lah kita nak gunakan tu. Kan? Bermakna di sana bila kita nak bersumpah dengan nama Allah ataupun sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah. Kalau ada rujuk dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata di sini, jangan kalian sumpah demi Kaabah. Tetapi kalau nak sumpah demi Kaabah tu ialah sumpah dengan demi Tuhan Kaabah. Rabbul Kaabah, iaitu Tuhan Kaabah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita gunakan ayat yang tak nampaklah di situ ada nama Allah, tapi kita kata Tuhan Kaabah. Siapa Tuhan Kaabah? Allah. Demi Tuhan yang menciptakan langit. Contohnya kita katakan, siapa yang menciptakan langit? Yang menciptakan langit ialah Allah. Begitu. Kita tak kata demi langit. Kita tak kata semikian kan? Tapi kita kata Tuhan yang menciptakan langit. Maka di sini, ia adalah satu bentuk ya, kita menghindarkan diri kita daripada terlibat dalam ucapan-ucapan yang boleh memasukkan kita pada ucapan-ucapan yang syirik. Yelah kita kata, taklah Ustazah, saya cuma cakap demi bintang dan matahari, I love you. Saya cakap gitu je Ustazah, saya tak cakap, saya bukan niat nak menyamakan ni Allah dengan bintang apa, tak. Betul.
kita tidak menyamakan. Tetapi ia adalah ucapan yang boleh, saya kata boleh memasukkan kita kepada hal-hal yang mencemarkan akidah kita. Sebab itu ada sebahagian ulama ketika mereka membincangkan hadis itu tadi kan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang mensyirikkan Allah, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia itu telah melakukan kesyirikan. Ada di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa syirik ini adalah bentuk syirik kecil. Tapi kalaupun ia syirik kecil, adakah kita nak buat? Kita kata, alah Ustazah syirik kecil je tak load kot. Okey Ustazah, tak. Load tetap load. Okey? Jangan kita kata kecil tu tak ada apa-apa. Kecil, ia lama kelamaan dia akan menjadi besar. Sebab itu, sekecil mana pun perkara tersebut, yang kita rasa kita tak syirikkan Allah, tapi ia boleh bawa kita kepada kesyirikan, sebaiknya ialah kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan bermakna selamat. Jadi, dalam hati kita, mampu ada rasa keagungan kepada Allah. Macam ni muslimah saya nak kata. Kalau syirik kecil tu kita pun tak ambil endah, di mana letak keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita? Kita macam inilah. Saya bukan nak menyamakan Allah dengan makhluk ya, cuma saya nak berikan satu analogi. Supaya kita boleh fikir. Kita kalau sayang seseorang, kita kalau memang betul-betul lah agungkan seseorang, kan? Benda-benda kecil yang mana boleh menyebabkan kasih sayang kita tercemar ataupun kasih sayang kita kepada dia rosak ke apa, kita akan usaha untuk avoid benda tu. Betul tak? Kita akan hindari benda tersebut. Kita tak nak buat. Kenapa? Sebab kita tahu, ni kalau buat benda ni walaupun kecil nanti dia tak suka apa, kita akan rasa sedemikian. Contoh kita dan suami kita kan, kita tahu suami kita tak suka buat, dia tak suka kita buat perkara ini. So kita seboleh mana kita tak nak buat. Sebab apa? Nanti boleh datangkan banyak masalah. Mulalah itu. Antara sebabnya lah kerana kita sayang. Tapi kita dah banyak kali bincangkan. Sayang kita kepada Allah, ia perlu melebihi segala-galanya. Bila kita cinta kepada Allah, bermakna di dalam hati kita ada keagungan terhadap dia. Itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam hati, even kita kata dia syirik kecil sekalipun, kita takkan dekat dengan syirik kecil itu. Dalam kategori apa sekalipun, walaupun ia sekadar ucapan kita tadi. Kan? Contohnya sumpah yang kita sebutkan. Demi Allah dan demi hidupmu. Kita cakap sedemikian. Kita tahu hal itu ia boleh datangkan kesyirikan. So, kita tinggalkan. Mudah. Konsep ia mudah saja. Cuma sekarang ni kadang-kadang kita ni banyak sangat alasan. Allah takkan itu pun tak boleh. Allah itu tak... Biasa kita orang perempuan kan. Allah itu pun tak boleh. Allah, semua Allah. Apa? Kenapa kita mesti nak Allah sekarang ni? Kan? Kita dah tahu perkara itu adalah perkara yang boleh bawa kita kepada benda yang syirik. Benda yang merosakkan akidah kita. Tinggalkan, selamat hidup kita. Selamat hidup kita. Kita masih lagi nak cari alasan kenapa tak boleh, kenapa itu, kenapa ni. Kadang-kadang kita ni bila dengan Allah ni ya, muslimah saya kata, kita banyak sangat excuse, banyak sangat alasan. Tapi kalau dengan makhluk Allah, tak ada pula kita punya excuse tu tadi. Tak ada pula alasan kita. Kalau dah suka-suka itu je lah kan. Suka-suka itu je. Nak masukkan yang lain pun dah tak boleh dah ni. Tapi kalau dengan Allah, ya Allah, hai, kan dia minum tak, ya Allah, hai. Susah sangat. Ada je kan. Itulah, inilah cakap A masuk B, masuk B, masuk C. Dia non-stop. Tak tahu kenapa. Mungkin antara sebabnya kita tak reti lagi nak letakkan rasa keagungan kepada Allah dalam hati kita. Sebab itu kita belajar pada hari ini agar dalam hati kita penuh dengan keagungan terhadap Allah. Sehingga banyak perkara-perkara yang akan kita bincangkan nanti kan, kita tinggalkan. Walaupun kita tahu perkara itu kecil je. Alah, small matter. Benda kecil tapi apa yang kecil, ia tak semestinya kecil. Ia akan bawa kepada perkara yang lebih besar. Okay, so itu berkenaan dengan sumpah ya tadi. Dan di sini kita lihat ada lagi satu contoh perkataannya, yang ucapan yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, iaitu mali illallahu wa anta. Aku tidak punya sesuatu penolong kecuali Allah dan dirimu. Maknanya dia letakkan Allah sebagai penolong dia dan dia letakkan makhluk sama
keadaannya sama tarafnya dengan Allah sebagai penolong dia. Jadi hal ini tidak dibenarkan. Ya, bila menyamaratakan ataupun meletakkan makhluk sama tarafnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada lagi satu contoh kan, dia kata masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ada sebuah hadis ya yang lain, Nabi SAW pernah menegur sahabat yang menyebutkan hal ini. Ya, dia sebut masya Allah wa syi'ta. Nabi kata jangan cakap sedemikian. Kalau nak ucapkan, ucap begini, masya Allahu thumma syi'ta. Maksudnya, kalau tadi kan kita guna perkataan wa. Wa ni maksudnya dan ya muslimah. Tapi kalau kita guna perkataan thumma tu maksudnya kemudian. Kita letakkan pada satu tempat yang bukan setaraf. Tetapi kita letakkan ia pada satu keadaan yang mana Allah dulu baru kemudian datangnya yang lagi satu. Okey, sebab tu Nabi ajar kepada para sahabat kalau nak ucapkan perkataan ini, sebutlah masya Allah atas kehendak Allah thumma syi'ta. Kemudian kehendak kamu. Baru tepat dan baru boleh. Tapi kalau ucap masya Allah wa syi'ta, dibimbangi ianya akan menimbulkan kesyirikan dalam ucapan kita. Okey, saya harap faham ya tentang ucapan ini. Dia pertama poin kita tentang ucapan. Baik, kita pergi kepada poin kita yang kedua. Poin kita yang kedua apa tadi? Iaitu kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Ya, kecintaan, pengagungan dan penghormatan. Ya, gabungkan ketiga-tiganya sekali. Perkara ini saya rasa contohnya yang mudah yang boleh kita ambil ialah tentang kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana mereka letakkan kecintaan mereka, keagungan mereka, penghormatan mereka kepada orang-orang soleh di kalangan mereka yang akhirnya menyebabkan mereka mengangkat orang-orang soleh tersebut sebagai Tuhan mereka. Ini bahayanya. Bila kecintaan, pengagungan dan penghormatan kita letakkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kecintaan, pengagungan dan penghormatan itu kita letakkan pada satu keadaan yang melampau-lampau. Itu kita dah bincangkan dengan panjang lebar yang muslimah pada minggu lepas. Jadi ustazah pun tidak mahu ulang lagi lah perbincangan itu. Jika sesiapa yang ingin rujuk lagi, yang ingin lebih mengetahui tentang kecintaan, pengagungan dan penghormatan itu, boleh rujuk pada perbincangan kita di kuliah yang lepas. Baru lepas ni. Jadi kalau ada sesiapa yang tertinggal perbincangan tersebut boleh rujuk. Ya, saya mohon rujuk supaya mudah faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi nantilah, jangan sekarang. Sekarang tunggu duduk sini dulu. Nanti lepas-lepas ni malam ke esok lusa nak rujuk balik, boleh, silakan. Baik, seterusnya kita ada yang ketiga. Ya, yang ketiga disebut sebagai ketaatan. Ketaatan di situ ada penerangannya dalam kitab kita. Disebutkan begini ya, orang yang taat dari sudut ketaatan, ketaatan yang kita dengan tidak mentaati perintah dan larangan sesama manusia seperti halnya mentaati Allah, apalagi sampai melebihinya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zalim dan fasik. Jadi di sini kita ada sekarang ni makhluk, iaitu hamba Allah lah, manusia lah kan. Kita jadikan dia sama macam Allah daripada sudut ketaatan. Oh, ini kalau tak ikut cakap dia, ketaatan ni maksudnya kita buat ni mesti ada rasa nanti kita masuk khauf wa raja, mesti ada rasa takut, mesti kita rasa gentar dengan dia. Kalau tak buat nanti kita buat kerana kita taat kepada dia, yang mana taat itu sama macam mana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini jika berlaku sedemikian, maka kita boleh masuk kepada perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, taat kepada bomoh. Senang saya bagi contoh sedemikianlah. Orang perempuan ni suka sangat cerita bomoh. Okey. Dia taat kepada bomoh. Bomoh suruh itu kan, suruh sembelih kucing bawah blok pun sembelih, suruh sembah pokok pun sembah pokok. Ini taat namanya. Suruh buat apa, ikut aja. Ikut je apa dia suruh buat, kita ikut je. Adakah itu boleh? Tidak. Kita taat yang sembrono sedemikian, yang mana dia arahkan kita buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Adakah boleh sedemikian? Tidak. So ini kita panggil sebagai ketaatan. Ada banyak contoh lain, itu saya bagi contoh yang mudah lah supaya boleh faham. Baik, terus kita pergi kepada takut dan berharap. Ya, takut dan berharap. Baik, takut dan berharap, kita lihat di sini. Iaitu tentang khauf wa raja pada muka surat kita yang setelahnya, selepasnya. Halaman 122. Disebutkan bahawa orang yang begini tidak menyepelekan. Menyepelekan maksudnya dia tidak mengabaikan ataupun dia tidak meremehkan lah. Okay? Hak iaitu hukuman Allah dengan dalih Allah Maha memaafkan. Okay? Dengan dalih Allah Maha memaafkan. Kita ambil contoh. Sebenarnya contoh ni banyak saya dah bawa dalam perbincangan kita di kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Masih ingat lagi muslimah perbincangannya? Ustazah tu siri yang pertama Ustazah dah berapa tahun, dah 5 tahun, 5 tahun dah 3 tahun, dah 3 tahun lepas Ustazah, saya pun tak ingat apa Ustazah cakap. Bukan susah juga tak ingat ni kan. Jika ya muslimah, sebab kita dah pernah bincangkan perkara ini, takut dan harap, yang mana kita, bila kita abaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, iaitu hukuman Allah contohnya, ya, dengan dalih, maknanya dengan alasan Allah itu Maha memaafkan. Perkara itu saya dah jelaskan di kalau sekarang di masjid mana? Saya lupa. Masjid mana tu? Masjid Kampung Siglap. Okey. Saya dah tak ingat dah masjid mana. Okey, di Masjid Kampung Siglap. Saya ada terangkan, kita bawa kembali perbincangan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' yang siri pertama yang pernah juga kita bincangkan di Masjid Darul Ghufran. Jadi kitab itu kita buka kembali. So sesiapalah yang masih lagi dah terlupa lah apa yang kita bincangkan tentang khauf wa raja' tu, boleh juga rujuk kepada kuliah-kuliah kita yang ada di Masjid Kampung Siglap, sebab kita buka kembali penawar hati, kitab penawar hati kita, siri yang pertama di masjid tersebut. Jadi kalau secara ringkasnya saya nak kata gini, orang yang mana dia tidak takut dengan hukuman Allah, bermakna dalam hati dia tidak ada rasa takut dan harap kepada Allah. Dia buat dosa. Kita tahu orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, contohnya kita kata berzina. Berzina ni hukumnya dahsyat ya. Ada, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi dinaikkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi pernah diperlihatkan kepada golongan manusia yang mana dikejar oleh api itu membakar bawah mereka. Jadi Nabi tanya kepada para malaikat yang menemani baginda dalam perjalanan itu, kenapa dengan orang ini? Malaikat kata apa? Mereka adalah para penzina di kalangan lelaki dan wanita. Orang yang berzina. Maknanya hukuman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang berzina itu, azabnya, na'udzubillahi min zalik, azabnya begitu. Tapi kalau kita tak takut bila kita baca hadis itu, ataupun ada orang sampaikan kepada kita hadis itu, ataupun kita dengar hadis itu, kita rasa tak takut. Kita dengar, macam tu hukuman Allah pada orang yang berzina. Dahsyat gitu je kita rasa. Dahsyat Tapi kita buat. Malah ia tidak meletakkan rasa takut dan harap kita kepada Allah dalam hati, tapi kita malah buat perkara itu dengan alasan, dengan satu dalil, tak apa aku buat je zina tu, nanti aku taubat pada Allah, Allah kan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kan Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita setinggi gunung, setinggi langit, seluas bumi. Allah mampunkan kita apa? Takkanlah kita tak nak beriman dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan itu. Kita guna dalih yang sedemikian. Kita berikan alasan yang sedemikian. Maka di sini, orang yang begini, kan, dia gunakan dalil-dalil yang lain untuk menolak satu dalil yang lain. Contoh, dia buat satu dosa yang mana dia tahu dosa itu ada dalilnya yang menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa itu tadi, dia akan ditimpa dengan siksaan azab yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tolak. Dia tolak dengan alasan dia boleh buat. Kenapa dia boleh buat? Sebab dia ambil satu lagi dalil yang lain
Ya, dia ambil satu lagi ayat Al-Quran yang lain ataupun hadis Nabi SAW yang lain untuk menyatakan Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Mengasihani. Kalau saya buat dosa, Allah akan ampuni dosa saya. Tapi dosa itu dia buat secara sengaja, Muslimah. Kan dia memang plan nak buat dosa tu. Bukan sebab orang yang dah buat dosa yang dalam keadaan dia tak tahu dan sebagainya lalu dia bertaubat, beza. Tapi ini dia dah tahu, dalilnya dah dibacakan kepada dia, dia pun tahu dalil itu, namun dia buat kerana atas alasan tak apalah, buat je dosa banyak-banyak. Pernah dengar tak orang kata, tak apa kau buat je dosa banyak-banyak, nanti lepas ni kau taubat dah, Allah tu kan Maha Pengampun. Buka macam Facebook, hari ni Facebook kau ada banyak masalah, lepas tu kau tutup, kau delete kan, next day kau buka Facebook baru. Hidup kita bukan macam Facebook, Muslimah, kena ingat tu. Ya, Facebook pun kalau kita delete, hak yang berautoriti dia masih boleh detect benda tu. Apa-apa benda yang kita delete daripada Facebook kita ni, daripada Instagram kita ni kan, apa-apa, masih lagi boleh orang detect. Kalau masuk kepada masalah jenayah ke apa, masih lagi boleh diambil maklumatnya. Jika sistem manusia boleh begitu sekali, apatah lagi sistem Allah. Kalau dengan sistem manusia, kadang-kadang kita takut kan, takut nanti orang tahu kita gini. Kita takut kan, betul tak? Takut kalau post gini nanti orang tahu kita gini, kena tangkap. Kita takut betul tak? Kenapa dengan Allah kita tak takut? Sebab itu orang yang tidak ada rasa khauf war raja kepada Allah, dia tak takut pada Allah. Dia tak ada rasa takut, tak ada rasa harap pada Allah. Bahkan dia buat apa-apa saja dosa ikut suka hati dia, ikut kepala dia, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dia. Maaf saya kata, ya, ini adalah satu bentuk yang mana kita betul-betul jadi manusia yang tak kenal diuntung. Maaf kalau kasar ayat saya, Muslimah. Sebab kita dah tahu, kita dah belajar, tapi masalahnya kita refuse, kita tolak benda tu. Lainlah kalau kita tak tahu, kita tak belajar kan. Tapi sekarang dah tahu. Namun kerana apa? Dia tak nak faham tentang hal tersebut, dia buat apa saja yang dia inginkan. Dengan alasan tak apa, nanti boleh taubat, tak apa, nanti boleh ni, nanti boleh ni. Nanti akhirnya apa? Malaikat maut yang menanti. Kan? Malaikat maut yang menanti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan yang berdosa. Ini masalahnya bila kita tidak ada rasa khauf dan raja dalam hati. Kalau rasa khauf dan raja tak ada dalam hati kita, bagaimana kita nak letakkan rasa pengagungan kita kepada Allah? Sebab tu poin ini dinyatakan kepada kita. Yang keempat itu ya, kerana orang yang nak ada rasa agungkan Allah, lihat Allah itu sebagai Tuhan yang maha agung, maha besar, kan selalu kan Allahu Akbar kan, kita dengar azan pun, kalau kita nak rasa Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, tapi dalam hati kita tidak ada khauf war raja itu tadi, Muslimah, dia tak jadi. Kebesaran Allah, keagungan Allah tak boleh masuk dalam hati kita. Sebab tu penting, letakkan rasa harap, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang berapa? Yang kelima. Iaitu yang saya gabungkan ya, 5 dan 6. Iaitu tentang prioritas dalam kitab dan loyalitas. Tadi 5 dan 6 kita masukkan ia pada satu poin keutamaan. Baik. Bila kita gabungkan ya, Muslimah, kedua-dua poin ini, cuba lihat pada poin kita yang kelima dalam kitab. Apa kata dia? Dari sudut priority itu, tidak tidak menomorduakan Allah. Itu tidak menjadikan Allah di tempat yang kedua dan mendahulukan hak makhluk daripada haknya. Kita tak letak Allah sebagai nombor 2. Bermakna kita letakkan Allah di tempat yang pertama. Dengan cara yang mana kita tidak mendahulukan hak makhluk, bahkan kita meletakkan hak Allah di hadapan. Persoalan saya, apakah itu hak Allah? Hak Allah tu bagaimana, Muslimah? Ada siapa-siapa nak jawab di bawah?
di ruangan komen kita, hak Allah itu apa? Saya minum air lah. Okey, hak Allah tu bagaimana? Ada sesiapa yang tahu di situ? Okey. Tahu ke tidak? Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Okay. Kalau tak tahu, letak tak tahu dekat situ. Tak tahu Ustazah, sedaplah sikit je. Nampaklah juga ada orang respon. Duduk senyap ni, ada ke tak ada ni? Nampak ada viewers tapi takut viewers dia ke mana? Kot tengah masak kat dapur, potong sana, potong sini kan, potong sayur. Bila nak tengah hari ni, nak makan kan? Ke tengah buat benda lain ke apa, ke masuk toilet pula ke. Macam-macam kita ni kalau dah belajar di sini. Dia online ni kan, dia tak duduk diam tu. Saya tahu. Dia mesti ada benda yang dia buat tu. Main handphone, ambil gambar ke apa-apa kan. Tak tahu Ustazah. Mengesahkan apa? Okay, tak tahu Ustazah, jelaskan please, thank you. Oh, terus kata, please, thank you. Baik, terima kasih. Tak tahu not sure Ustazah. Yes, macam ni lah. Okay, tak tahu, cakap tak tahu ya Ustazah. Tahu je ke? Rupanya tak tahu kan. Nanti senang sikit. Menghambakan diri pada Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, kita ada ya. Kak Ros kita di sini. Sebut menghambakan diri pada Allah. Baik, Ustazah nak kongsikan satu hadis tentang hak Allah. Nabi SAW pernah bertanya kepada Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal, ini Muaz ibn Jabal dia cerita. Semua orang cakap tak tahu kat situ. Yo, okay. Relax. Tahu semua tak tahu. Okay, ada yang tahu, ada tak tahu. Okay, ramai tak tahu di situ. Okay, jom kita ambil tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan hak Allah? Di sini kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, dia merupakan di kalangan sahabat, dia pernah membonceng Nabi SAW. Dia naiklah satu keldai ni bersama dengan Nabi. Bonceng yang maksud dia dekat belakang Nabi lah, begitu. Keldai ni dia kata apa? Yuqalu lahu Ufair. Jadi keldai ni namanya Ufair. Keldai pun ada nama. Okey, ingatkan kucing kita je ada nama. Bukan kucing kita je ada nama, keldai pun ada nama. Okey, so keldai ni namanya Ufair. Tapi kita bukan nak cerita tentang keldai ni Muslimah. Okey, kita nak cerita tentang hak Allah. Nabi tanya kepada Muaz pada masa itu, tengah-tengah naik keldai ni kan, Nabi tanya pada Muaz, "Ya Muaz, tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Nabi tanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Atau dalam bahasa yang mudah, tahu tak apa hak Allah dan apa hak hamba? Macam gitu. Kemudian Muaz ni dia kata kepada Nabi, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Dia kata Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Maknanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Okey, lebih mengetahui ya, bukan maha mengetahui, lebih mengetahui. Jadi Nabi kata gini kepada Muaz. Nabi pun explain. Tadi kan ada orang kata kepada saya, explain please, please explain. Okay, thank you. You're most welcome. Okay, so saya explain di sini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata kepada Muaz tentang hak Allah itu. Ini sebagaimana yang tadi Kak Ruh sebutkan tadi, dia kata menghambakan diri pada Allah. Baik. Nabi kata kepada Muaz, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi 'azza wa jal alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata gitu kepada Muaz. Nabi terangkan kepada Muaz apa itu hak Allah dan apa itu hak hamba. Okey, jadi maknanya begini. Hak Allah ialah bila kalian menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kita panggil ia sebagai hak Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, apa yang perlu kita buat ialah kita sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Ini adalah keutamaan, priority yang perlu kita letakkan dalam hidup kita. Sembah Allah dan tidak syirikkan Allah. Dan ada lagi satu perkara, Nabi tanya kepada Muaz tadi kan, apa hak hamba? Jadi
kalau Allah itu ada hak, maka apakah hak yang perlu Allah berikan kepada hamba? Itu maksudnya ya. Jadi begini muslimah. Nabi jelaskan kepada Muaz ibn Jabal dalam hadisnya, Allah tidak azab mereka yang tidak mensyirikkan Allah. Jadi, bila kita sudah menjalankan hak Allah itu tadi, ya, dengan kita menyembah Allah dan kita tidak mensyirikkan Allah, di sana ada hak yang Allah peruntukkan kepada kita. Sebagai hamba Allah yang mendahulukan ataupun mengutamakan hak Allah itu tadi kan, ialah Allah tidak mengazab kita yang tidak mensyirikkan Allah. Jadi di sini, bila kita letakkan keutamaan tersebut, ya, kita letakkan keutamaan itu tadi tentang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Jika saya nak beri contoh begini muslimah, macam mana kita nak apply dalam hidup kita tentang keutamaan itu tadi sehingga kita tidak sehingga kita boleh letakkan keagungan dalam hati kita. Jika ada orang datang pada kita, dia suruh kita jangan sembah Allah. Dia suruh kita syirikkan Allah. Kita nak dulukan perintah dia ataupun kita nak dulukan perintah Allah? Saya rasa dah tahu dah jawapan dia. Sebagai seorang hamba Allah, ya, yang meletakkan keutamaan hak Allah itu dalam diri kita, kerana apa kita agungkan Allah, kita pasti akan letakkan hak Allah itu di hadapan. Kalaupun adalah orang kata, kau ni bagus tau, orang ni kau pergi jumpa dia, kalau kau jumpa dia, hidup kau senang nanti dia bagi kau gini, kau baca, kau seru nama dia, ini syirik. Okay? Kau seru nama dia, hidup kau tenang. Kita tak boleh buat sedemikian. Orang tu suruh kita, ya kan? Kita sama manusia ni ada hak lah, maknanya kita raikan lah haknya untuk diraikan. Tapi adakah boleh kita meraikan hak dia yang perintahkan kita supaya mensyirikkan Allah itu tadi? Tak boleh. Sebab itu kita, bila kita ada rasa keagungan dalam hati kita kepada Allah, kita akan tolak dia kan? Kita akan kedepankan hak Allah. Kita sembah Allah sebagai orang yang beribadah kepada Allah, maka kita tahu hak Allah bukan hanya beribadah menyembah Allah. Sebab begini muslimah, ramai orang dia sembah Allah. Ramai orang mereka menyembah Allah. Tetapi ramai juga yang mensyirikkan Allah. Jangan lupa tentang hal itu. Ya, ramai orang pakai tudung kan, pakai tudung, pergi masjid, solat berjemaah, apa kan? Tapi main bomo. Maaf ya, saya bagi contoh ni. Betul ada sedemikian. Kita pun tak suka. Main bomo, ambil tangkal. Maknanya dia solat. Nampak tak? Dia sembah Allah. Dia solat. Dia baik. Tapi syirikkan Allah. Buat perkara-perkara yang tak seharusnya dilakukan. So mana letaknya kita kata hak Allah itu tadi yang dia yang mengandungi kepada dua perkara, iaitu sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi kita dalam hidup ni muslimah, sebagai seorang muslimah, kita bukan hanya sembah Allah, bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bayar zakat, tapi satu perkara yang perlu kita jaga ialah jangan syirikkan Allah. Sebab itu ya, daripada awal perbincangan kita, daripada ucapan sampailah kepada poin kita yang ini, semuanya rata-ratanya membincangkan tentang jangan syirikkan Allah, jangan syirikkan Allah, jangan syirikkan Allah. Sebab bila once kita dah lakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, ia akan menghakis rasa keagungan terhadap Allah dalam hati kita. Lama kelamaan, walaupun kita kata sesuatu syirik kecil, tapi saya tekankan sekali lagi, syirik kecil jangan buat. Tinggalkan, jauhi diri kita daripada syirik-syirik kecil. Sebab bila kita letakkan syirik kecil itu dalam diri kita, ia akan lama kelamaan menghakis rasa keagungan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita letakkan hak Allah itu sebagai keutamaan dalam hidup kita, yang mana itu juga membuktikan bahawa kita loyal. Ini masuk kepada poin kita yang keenam ya muslimah. Kita taat, setia kepada Allah tanpa berbelah bahagi. Orang cakap apa pun lah, dia bomo bagus ke apa, bomo Tampines bagus macam mana pun kan. Kita tetap Allah itu maha bagus daripada dia. Hidup aku bukan ditentukan oleh dia, tapi hidup aku ditentukan oleh Allah.
dia siapa aku nak dengar cakap dia. Macam itulah kan, maknanya kita ada rasa keagungan kepada Allah dalam hati kita terhadap Allah tadi. So ini penting. Ya, kena ingat ini. Hak Allah dia ada dua. Satu, sembah Allah. Kita buat semua ibadah-ibadah kerana Allah. Dua, tak syirikkan Allah. Ya, jangan syirikkan Allah. Mereka yang melakukan kedua-dua itu sekali, apa kata Nabi? Ada hak yang perlu Allah berikan kepada dia. Apa hak dia? Allah tak azabkan dia. Maknanya Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Okay. So ini poin kita yang ke-5 itu tadi. Berkenaan dengan keutamaan. Yang saya gabungkan prioritas dan loyalitas kepada satu poin. Baik Muslimah, kita masuk kepada poin kita yang seterusnya. Poin kita yang seterusnya apa? Ialah hati. Ya, di situ yang ke-7 ya, kalau dalam slide saya nombor 6. Yang ke-7 kita ada hati. Di sini okey, second last ya. Hati. Baik, dalam hati kita bila kita nak letakkan rasa keagungan kepada Allah, antara perkara yang perlu kita lakukan ialah tidak memberikan hati dan jiwa kita kepada sesama manusia. Ketika berbicara kepadanya, sementara dia mengabdi kepada Allah hanya dengan badan dan lisannya, dengan hati, tidak dengan hati dan rohnya. Orang ni senang kita nak mudah faham. Okay? Saya tak nak ulang lagi ayat tu, tapi saya nak fahamkan. Kita pun tak cukup masa di sini ya Muslimah. Saya nak fahamkan tentang konten yang terdapat pada yang ke-7 ini. Bila kita beribadah kepada Allah, ya Muslimah, bila kita ni beribadah kepada Allah, ibadah kita kepada Allah yang kita zahirkan daripada sudut badan, daripada sudut lisan. Lisan ni maksud kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ia perlu selari dengan apa yang ada pada hati kita. Jangan hanya pada zahirnya sahaja. Sebab jika seseorang dia hanya dengan lisan, dengan zahir sahaja, yang menampakkan diri dia adalah orang yang kononnya mengagungkan Allah, namun dalam hatinya tak langsung dia agungkan Allah. Boleh jadi, boleh tak jadi dia orang yang mengagungkan Allah? Tak boleh. Jadi apa yang ada pada zahir kita, ia mesti selari dengan apa yang ada pada hati kita. Kerana orang yang begini, Allah kata mereka adalah orang yang munafik. Dalam Al-Quranul Karim, ya, orang munafik ni hati lain, mulut lain, luaran je lain. Ni orang munafik. Allah kata begini dalam surah Al-Munafiqun. Ada satu surah yang khusus yang Allah ceritakan tentang orang munafik ni. Allah kata begini, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka kata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Orang munafik begitu di hadapan Nabi SAW, bukan main lagi diorang ni. Oh, kita beriman, kita support Nabi, Nabi gini bagus. Tapi belakang Nabi, mereka buat pelbagai macam perkara untuk menjatuhkan Nabi SAW. Sebab itu Allah kata dalam ayat ini, surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Allah kata, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Sebab apa? Apa yang mereka ucapkan di hadapan Nabi, ia tak selari dengan apa yang ada dalam hati mereka. Ini orang munafik. Ya, dia tak selari dengan apa yang ada dalam hati mereka. Antara contoh, saya nak berikan contoh di sini, ucapan-ucapan orang munafik ini. Sila Muslimah, dalam surah Al-Baqarah, ya, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 8 hingga ke ayat yang ke-20. Allah ceritakan tentang orang munafik. Boleh catat
terlebih dahulu surah Al-Baqarah daripada ayat 8 hingga ke ayat yang ke-20. Nanti selepas kuliah saya mohon ya, buka Al-Quran terjemahannya, atau jika ada kitab tafsir terjemahan boleh buka, sila refer, sila rujuk. Surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 8 hingga ke-20, Allah ceritakan dengan panjang lebar bagaimana orang yang munafik ini, teruknya perangai mereka ni. Yang mana lidah lain, luarannya lain, hatinya dahsyat. Hatinya dahsyat sangat-sangat. Orang munafik ini ya, antara contoh yang ingin saya bawa. Dia kata, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9. Apa kata dia? Mereka ini kata kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah sebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, iaitu di kalangan orang munafik ini, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka ni datang kan kepada orang Islam, kata oh kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat. Tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan mereka nak tipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyedari. Mereka tipu. Sebab tu tadi kan, poin kita yang ketujuh sebut tentang hati. Apa-apa yang kita buat, ia perlu selari. Jangan lidah cakap lain, hati cakap lain. Ya. Nanti boleh rujuk lah ya. Contoh kita yang kedua di situ. Mereka ni kata apa? Kami main-main saja. Depan Nabi, kalau rujuk ya surah Al-Baqarah ayat 14 hingga 15. Allah kata, Allah ceritakan tentang mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, iaitu orang-orang lah yang mensyirikkan Allah, ya, orang-orang yang tak bersama dengan Nabi SAW, yang tidak menyokong Nabi SAW. Apa kata mereka? Innama nahnu mustahzi'un. Kita tu main-main je, macam tu lah kan. Orang munafik ni, dia kalau depan orang beriman, depan Nabi SAW, semangat solat, zikir, tunjuk mereka sokong Nabi SAW. Tapi bila di belakang Nabi, dia jumpa dengan members dia, geng-geng dia kata, aku main-main je, olok-olok je, nak sangat, tak ada maknanya, tak ada maknanya aku nak sokong dia. Ini orang munafik. Orang munafik yang dalam keimanannya begini, ya, sesama manusia, dia boleh menipu tentang keimanannya. Tapi dengan Allah, dia tak boleh tipu. Allah tahu apa yang ada dalam hati. Ya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi, kita ni muslimah, jangan jadi sebagaimana orang yang munafik, ya. Kita jangan jadi sebagaimana orang yang munafik. Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang tanda-tanda orang yang munafik. Kita kalau nak letakkan rasa keagungan kita terhadap Allah dalam hati kita ini, ciri-ciri tersebut yang ada dalam hadis Nabi yang Nabi sebutkan ya dalam hadis ini, kita perlu hindari. Nabi kata apa? Ayatul munafiqi thalath. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya, apa yang 3 itu? Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang ini, Nabi kata apa? Dia bila dia bercakap, dia berdusta. Maknanya dalam hati dia tu memang lain dah. Dalam hati dia tak sama macam apa yang dia cakap. Dia bedek-bedek je lah. Ni bukan orang yang kita kata, dia memang dalam hati dia tu tak langsung suka dengan kita, tapi dia sengaja ucapkan perkataan-perkataan yang manis.
Kan ada orang macam tu kan, betul tak? Ada orang begitu, depan kita manis cakap, Allah Sakinah, kau jambunya Sakinah lah. Sakinah pandai. Belakang kita, nak jambu benda dia tu. Alah, tadi cantik sangat lah tu. Ada orang macam tu kan. Ni contoh yang saya berikan. Apa tu ada macam tu kan. Tadi cantik sangat tu, tadi pandai sangat lah tu. Aku lagi pandai. Belakang kita, ya Allah, ya Tuhan. Maknanya dia cakap benda yang bohong. Tak sama dengan apa yang ada dalam hati dia. Sama juga. Ada orang, dia memang bukan niat, dia memang sengaja janji tu, tapi dalam hati dia memang dia akan tak tepati janji itu. Sengaja dia berjanji, dalam hati dia, dia memang tak nak pun untuk tepati janji tersebut. Tetapi dia keluarkan janji, dia berikan janji. Yang mana asalnya dia tahu, dia takkan tepati janji itu. Jadi orang yang begini, dia janji, hati dia tak sama. Lainlah memang dah janji tiba-tiba ada hal lah. Itu lainlah kan. Okay, kita tak samakan lah. Kita tak kata kalaulah kita ni janjikan kawan kita, lepas tu kawan kita sakit tak dapat datang, kau ni munafik lah. Janganlah cakap macam gitu. Itu dah salah faham dah. Kan maknanya kawan kita ada hal. Tapi ini dia memang janji. Tapi dalam hati dia, memang aku tak nak tepati pun, aku saja dia cakap gitu. Memang sengaja. Nak menyusahkan orang lain. Sama juga, dia diberikan amanah. Yang mana ketika dia berikan dalam amanah tadi, dalam hati dia, dia memang plan untuk mengkhianati amanah yang dia diberikan tersebut. Ini tanda yang Nabi kata orang munafik. Jadi kita ni muslimah, jangan jadi orang-orang yang begini. Sebab apa? Kita, ada sebuah hadis yang lain Nabi kata, orang yang dia memiliki sifat-sifat yang ini ya, selama mana dia tak tinggalkan, dia tu memang adalah ciri orang munafik dalam diri dia. Kalau dia tinggalkan, selamatlah dia. Dan jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang tempat orang yang munafik. Iaitu Allah kata, orang yang munafik ini, dia berada fi darkil asfali minan nar. Dia berada pada tingkatan yang terkebawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka. Paling bawah. Neraka ni dia berlapis-lapis. Tetapi Allah letakkan orang yang munafik di lapisan yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Dan engkau tidak sesekali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Ini azab Allah. Tadi kita bincang tentang khauf war raja kan? Tentang rasa takut dan harap pada Allah. Apa susahnya? Rasa takut dan raja pada Allah, rasa takut dan harap pada Allah. Bila kita baca hadis Nabi tadi, Nabi sebut tentang tanda-tanda orang munafik. Kita baca tentang ayat Al-Quran ini, tentang Allah letakkan orang munafik di tempat yang paling bawah. Seharusnya dalam hati kita ini ada rasa takut dan harap agar Allah tak masukkan kita dalam neraka di tempat yang terbawah itu. Bagaimana caranya kita tak nak masuk di dalam neraka yang tempat terbawah ini? Hindari diri kita daripada menjadi orang yang munafik. Kerana apa? Kita, dalam hati kita ada rasa agung. Kita rasa takut kepada Allah, kita rasa rajak pada Allah, harap pada Allah, dan kita rasa takut kepada, kita rasa mengagungkan Allah itu ada dalam hati kita. Sebab itu kita hindari semuanya. Jadi orang yang hatinya sudah tertancap dengan rasa agung kepada Allah, apa-apa yang dia buat bila dia bercakap ni muslimah, dia cakap yang ikhlas. Dia cakap yang ikhlas. Bila dia janji yang ikhlas, maknanya betul-betul lah janjinya tu kan. Tapi kalau kemudian nanti ada perkara-perkara yang tak dapat, yang berlaku tu, itu memang takdir Allah lah. Maknanya di situ asalnya, apa yang dia janjikan itu adalah janji yang betul-betul, bukan main-main. Kemudian, bila dia diberikan amanah, dia akan pegang amanah itu dengan baik dan dia tak ada plan untuk mengkhianati amanah tersebut. Orang yang begini, dia sebab apa dia betul-betul bercakap, dia tak bohong, dia berjanji, dia jadi orang yang menepati janjinya. Bila dia diberikan amanah, dia tidak mengkhianati amanahnya kerana dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Kerana dia tahu bila dia tak buat perkara-perkara ini dengan betul kan,
Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Di sini kita kata, kenapa dia takut kepada Allah? Kenapa dia rasa rojak kepada Allah tadi kan, harap pada Allah? Kenapa dia tinggalkan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan dia ke dalam api neraka? Kerana satu poin yang paling besar. Ada rasa keagungan kepada Allah dalam hati dia. Sebab itu dia tinggalkan perkara-perkara ini. Jadi, ya, kalau kita masuk kepada poin kita yang terakhir, iaitu nombor 8. Dalam kitab kita nombor 8, ya, kalau dalam slide saya tadi ialah nombor 7. Kehendak. Ada satu poin iaitu kehendak. Kita tidak mendahulukan kehendak diri kita daripada kehendak Allah. Maknanya begini muslimah. Seorang muslimah yang benar-benar dia mengagungkan Allah dalam hatinya. Dia akan jadi seorang muslimah yang mana apa-apa yang Allah tetapkan untuk diri dia, iaitu qada dan qadar Allah, dia akan terima dengan hati penuh redha dan sabar. Kerana apa dia tahu itu adalah kehendak Allah. Walaupun apa yang berlaku bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri. Dia tak kata kenapa jadi macam gini, ni bukan macam mana yang saya hendak. Ni bukan macam mana yang saya hendak. Saya tak nak macam ni, saya nak macam ini. Saya nak gini. Kenapa Allah takdirkan macam ini? Patut Allah takdirkan begini. Bukan begitu cara kita muslimah. Seorang muslimah yang ada rasa keagungannya kepada Allah dalam hati dia, Allah takdirkan sesuatu walaupun ia bukan sebagaimana yang dia kehendaki, sabar dia. Ya, sabar dia menerima takdir Allah itu tadi. Maknanya, bila kita boleh terima apa-apa berkenaan dengan takdir Allah kan, dengan hati yang penuh sabar, bermakna kita ada rasa keagungan dalam diri kita. Tapi, jika semua perkara tadi tak ada, daripada number 1 sampai number 8, memang langsung tak ada dalam diri kita. Kan? Ataupun cuma ada 1, 2, 3, bukan yang ada. Yang lain-lain tu tak ada kan? Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim? Cuba rujuk pada perenggan yang berikutnya. Dia kata gini muslimah, semua penyimpangan ini terjadi kalau kita ni memanglah berada pada orang yang pertama sampai yang ke-8 dalam kitab kita kan. Ucapan kita ucapan yang syirik, kemudian kecintaan, pengagungan, penghormatan kita adalah penghormatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan pun kita letakkan kepada ketaatan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Khauf dan rajak kita tidak ada langsung pada Allah, malah kita meremehkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak menjadi orang yang mengutamakan hak-hak Allah itu tadi. Dalam hati kita tak ada langsung rasa yang takut kepada Allah, sehingga apa yang kita buat tak selari dengan apa yang ada pada hati kita. Apa solat kita, ibadah kita kan, kita buat, tapi dalam hati kita tak, aku tak niatkan sebegitu. Aku bukan niatkan kerana Allah. Ini benda-benda yang bertentangan dengan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian kehendak kita lebih dulukan daripada kehendak Allah. Ini semua adalah bentuk penyimpangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang mana katanya jika semua penyimpangan ini berlaku, bermakna orang ini kan, dia adalah orang yang mana dalam hatinya tiada rasa pengagungan terhadap Allah. Penyimpangan terjadi, semua tadi, 8 tadi kan yang ada dalam kitab yang dah kita bincangkan tadi, yang dah saya jelaskan. Kenapa itu berlaku dalam hidup kita? Kerana tidak ada rasa pengagungan terhadap Allah dalam hati kita. Tapi kalau ada, ya, kalau ada dalam hati kita rasa keagungan terhadap Allah itu tadi, kita tak buat muslimah. Daripada number 1 sampai number 8, kita akan hindari diri kita untuk terlibat dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi, dia kata, siapa saja yang hatinya demikian, nescaya Allah akan menjadikannya tidak wibawa dan tidak terpandang di hati orang lain. Siapa yang buat penyimpangan-penyimpangan ini ya, daripada yang nombor 1 sampailah nombor yang ke-8 tadi, Nabi kata, siapa ni? Imam Ibn Qayyim kata begini, siapa yang dalam hatinya ada semua-semua ini, nescaya Allah akan jadikannya tidak wibawa dan tidak terpandang.
di hati orang lain. Bahkan dia Azza wa Jal akan menjatuhkan kebesaran dan kewibawaannya dari hati mereka. Kalaupun orang menghormatinya, kalaupun orang di sekitar lihat dia sebagai orang yang perlu dihormati, perlu diletakkan di tempat yang tinggi ke apa kan, dia kata itu penghormatan itu berlaku kerana takut akan kejahatannya. Yang demikian hanya penghormatan disebabkan oleh kebencian, bukan penghormatan atas dasar cinta dan pemuliaan. Kenapa tadi kan orang tu takut dengan bomoh tu lah contoh kata. Sebab dia takut nanti kalau aku tak ikut cakap dia kan nanti kan dia buat aku pula. Kita mungkin ada antara kita yang rasa sedemikian. Bukan kerana kita suka dia, bukan kerana kita ni rasa kita letakkan di tempat yang mulia, bukan begitu. Tapi kerana kita takut atas kejahatan diri dia. Jadi ini yang Allah jadikan ataupun Allah letakkan untuk orang yang begitu, yang mana dia melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kalaupun di mata orang lain, dia rasa orang lain melihat dia sebagai orang yang hebat, orang lain melihat dia sebagai orang yang diagungkan oleh orang lain, tetapi sebenarnya tidak sebagaimana yang dia sangkakan. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Kemudian, tadi kan pada awal perbincangan kita, saya kata ada dua perkara. Kalau ingat lagi lah ya, jauh mukadimah kita tadi kan, 1 jam yang lepas, 1 hour ago, okay. Kalau dalam Facebook kan, 1 hour ago, okay. 1 hour ago, saya kata begini, saya kata ada dua perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam penjelasan ini. Satu ialah tentang tauhid. Bila kita jaga tauhid kita, kita akan ada rasa keagungan kepada Allah. Sebab itu kita tinggalkan ke-8 perkara yang disebutkan sebagai penyimpangan dalam kitab kita ini. Kita tinggalkan. Kerana apa? Kita nak jaga tauhid kita agar tidak syirikkan Allah. Agar betul-betul hati kita ini ada Allah. Kemudian ada perkara kedua yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di perenggan yang terakhir dalam subtopik kita yang B ini. Apa kata dia? Dia kata gini, ada cara lain, ya, agar hamba dapat mengagungkan Allah, iaitu dia kata merasa malu kepada Allah. Cara lain untuk kita agungkan Allah, kita rasa malu kepada Allah. Kita rasa malu kepada Allah dalam hidup kita ni. Ada tak rasa malu pada Allah? So fikir rasa malu pada Allah, rasa malu pada Allah. Cuba muhasabah balik. Kita rasa malu pada Allah tu macam mana? Sebab begini, saya nak baca dulu teks kita. Dia kata, mana tadi? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui secara pasti hal-hal buruk yang ada di dalam hati kita. Satu yang perlu kita fahami, Allah Maha mengetahui setiap perkara dalam diri kita ini, muslimah. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah. Sebab itu kita perlu malu kepada Allah. Dalam hidup kita, kita ada banyak rahsia yang kita tak nak orang lain tahu. Kerana apa? Bila kita kata rahsia, kan? Bila kita tak nak orang lain tahu, kita tahu bila orang lain tahu, mungkin ia adalah benda yang aib. Benda yang kita rasa malulah kalau orang tahu. Sebab tu kita tak nak orang lain tahu. Kita simpan rahsia-rahsia itu. Kenapa kita malu? Kalau orang lain tahu, nanti kita malu. Sebab ia perkara yang aib. Sesama makhluk, kita boleh cover, ya, keaiban kita, rahsia-rahsia kita. Kita boleh tutup setutup-tutupnya supaya orang lain tak tahu. Tapi dengan Allah tak ada maknanya kita nak cover-cover, muslimah. Dengan Allah kita tak boleh nak tutup setiap keaiban kita, setiap rahsia kita. Sebab itu kan disebut tadi, Allah itu tahu setiap apa yang ada dalam hati kita. Orang lain tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita depan orang lain bolehlah kita cakap manis kan. Cakap kau gini kan. Tapi orang tak tahu di sebalik kemanisan tutur kata kita tadi. Sebenarnya ada kejahatan yang tersirat dan tersurat di sebalik kemanisan itu. Mana ada kepahitan yang tersirat dan tersurat di dalam apa yang kita ucapkan tadi. Orang lain tak tahu kepahitan-kepahitan dan kejahatan-kejahatan tersebut. Tapi Allah Maha mengetahui.
Sebab itu dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-7, apa kata Allah? Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui pada setiap isi hati yang ada pada dada manusia. Dalam hati kita ni Allah tahu apa yang tersirat, apa yang tersurat. Jadi sebab itu, kita perlu malu kepada Allah. Bila kita malu pada Allah, kita ni akan ada rasa keagungan dalam hati kita ini terhadap Allah. Kerana kita tahu Allah itu maha mengetahui apa yang orang lain tidak tahu tentang diri kita. Yang mana boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala buka keaiban kita ni. Kan? Boleh sebab itu tak mustahil bagi Allah. Namun Allah tutup keaiban kita. Allah cover keaiban kita. Sehingga orang lain tak tahu apa yang kita buat, benda-benda yang jahat, benda-benda yang busuk ni. Orang tak tahu. Allah tutup. Jadi kalau kita sedar tentang hal itu, kita juga akan sedar betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat supaya apa? Malulah kepada Allah. Macam tadi saya kata, malu pada Allah tu macam mana? Kan? Macam mana malu pada Allah ni? Jadi, Nabi kata kepada sahabat, qala Rasulullah SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Jadi ada di kalangan sahabat ini namanya Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata apa? Qulna, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Bila Nabi perintahkan kepada mereka supaya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini dah ada rasa malu pada Allah. Alhamdulillah kami rasa malu pada Allah. Tapi apa kata Nabi? Malu tu bukan malu gitu-gitu. Yalah, memang saya malu lah gitu. Bukan gitu maknanya. Laisa dhaka, Nabi kata, bukan begitu rasa malu. Rasa malu bukan kita ucap, ya saya malu. Bukan gitu. Pada Allah ni bukan gitu. Tapi Nabi jelaskan bagaimana rasa malu kepada Allah. Nabi kata kepada para sahabat, walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Tetapi malu yang kita katakan sebenar-benar malu kepada Allah, antahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Nabi kata malu pada Allah bukan begitu. Tapi malu kepada Allah yang sebenar-benar malu ini adalah bila engkau jaga. Bila engkau jaga kepala dan apa yang engkau fikirkan. Bila engkau jaga perut engkau beserta apa yang engkau masukkan dalam perut engkau. Bila engkau jadi insan yang mengingati kematian dan segala kebinasaan, segala kemusnahan tentang kehidupan ini. Dan bila engkau menjadi orang yang inginkan akhirat sehingga engkau meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Nabi kata, orang yang jaga fikiran dia, orang yang jaga kepala dan apa yang dia fikirkan, orang yang jaga perut dan apa yang dia isi dalam perutnya, orang yang ingat kematian dan kebinasaan yang berkaitan dengan hal kehidupan ini, orang yang dia inginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia, barulah tepat mereka ini adalah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kita ada kepala ni muslimah. Kepala kita ni ada pemikiran. Adakah orang tahu apa yang kita fikirkan? Orang tak tahu apa yang kita fikirkan. Hanya kita dan Allah sahaja. Kalau kita letakkan fikiran-fikiran yang jahat, yang mana orang lain tak tahu, tapi kerana kita malu pada Allah, kita tak akan tergamak untuk letakkan pemikiran-pemikiran yang jahat dalam hati kita. Kerana apa? Saya malu pada Allah. Kerana Allah tahu apa yang saya fikirkan. Begitu juga kita semua ada perut, betul tak? Kita tak akan isi perut kita dengan perkara-perkara yang haram.
Ada di kalangan ulama mengatakan maksud perut ini ialah boleh dimaksudkan dengan berzina. Kalau kita berzina, orang lain tak tahu kita berzina ni muslimah. Tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Ialah bila orang tu berzina, air mani itu masuk dalam perutnya kan. Betul tak? Dia gunakan. Dan ataupun kita makan benda-benda yang haram. Orang lain tak tahu kita makan benda yang haram. Tapi untuk masukkan benda-benda yang haram dalam perut kita yang orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Dengan rasa malu tu tadi kepada Allah, kita tak akan tergamak buat perkara-perkara yang nak masukkan benda haram dalam perut kita. Sebab kita tahu, kita malu pada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita masukkan dalam perut kita. Bila kita jadi orang yang malu kepada Allah ni, kita akan ingat mati. Kita akan ingat bila kita mati, semua yang kita ada kita akan tinggalkan. Jadi kita ni akan jadi seorang hamba yang malu nak rebutkan apa yang bukan milik kita, muslimah. Apa yang bukan hak kita, hak orang lain dah sudah biarkan hak dia. Sebab apa? Dunia yang kita kejarkan, harta yang kita nakkan sangat tadi, kedudukan, apa-apa yang kita nakkan sangat, kita akan tinggalkan. Sebab apa? Kita tahu kita akan mati. Kita akan binasa dengan kematian kita tu tadi. Semua yang kita usahakan, kita akan tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan semua yang bukan milik kita tadi? Kerana kita malu pada Allah. Kita akhirnya akan kembali kepada Allah. Sama juga Nabi kata tadi kan, bila kita malu pada Allah, kita akan tinggalkan perhiasan dunia. Maknanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak menguntungkan kita, yang tak boleh bawa kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat, kita akan tinggalkan. Kerana apa? Kita tahu hidup kita, tujuan kita, destinasi kita yang last kali, yang terakhir, yang paling abadi adalah akhirat. Akhirat itu adalah tempat kita yang terakhir. Kalau kita ingat semua perkara ini, Nabi kata, itu maknanya kita adalah hamba Allah yang benar-benar malu pada Allah. Sehingga kita ni akan jaga apa yang kita fikirkan. Kita akan jaga apa yang kita masukkan dalam perut kita. Kita akan jadi orang yang tahu kematian itu pasti. Kita tak kekal di muka bumi ini. Sehingga kita tak sanggup untuk menzalimi orang lain. Kita tak sanggup untuk buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Kita akan tinggalkan semua perkara-perkara yang menjadikan kita hamba yang menjadikan kita hamba yang menyembah dunia. Tahu tak hamba yang menyembah dunia ni? Dia akan hidup 24 jam kerana dunianya, bukan kerana Allah. Tapi kita tinggalkan semua perkara itu. Kerana apa? Kita nak jadi insan, kita nak jadi seorang muslimah yang sebenar-benarnya ada rasa malu kepada Allah. Bila begitu, bila kita berjaya lakukan semua ini, bermakna rasa keagungan kepada Allah ada dalam hati kita. Ya muslimah, rasa keagungan kepada Allah ada dalam hati kita. Baru cantik hidup kita ni. Baru cantik hati kita ni. Sebab apa? Semuanya terpandu, semuanya dilakukan adalah kerana Allah. Bukan kerana nafsu yang ada dalam hati dan jiwa kita. Okey muslimah, alhamdulillah selesai kita perbincangan di poin kita yang B ini. Ya, mudah-mudahan setiap daripada diri kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan itu tadi. Dan mudah-mudahan setiap apa yang dah kita jelaskan, apa yang saya jelaskan, saya juga, kita semualah yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini dapat kita amalkan setiap pengisian yang telah dikongsi tadi. Okey muslimah, saya mohon maaf ya, pada hari ini saya tak dapat untuk ambil soalan. Ya, walaupun biasanya kita akan berikan ruang ya kepada audience untuk berikan soal jawab ya di situ, untuk adakan ruangan soal jawab, tapi hari ini mohon maaf sebab saya ada perkara lain untuk dilakukan ya. So waktu pun dah
dah benar-benar lewat daripada hari ini, dah 12.30. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati ya, masa kita, masa yang telah kita peruntukkan pada pagi ini, dan apa-apa yang kita pelajari juga ia menjadi satu perkara yang dapat membantu kita menjadi muslimah yang lebih baik, terutamanya saya juga ya pada hari ini. Dan saya doakan mudah-mudahan kita Allah berikan dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi kita yang akan datang ya pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.